Banyak 200 menu. Oh, saja tu. Dan oleh kerana dia ada adik ipar dia ada Umar bin Abdul Aziz rahmatullah alaih bersaing dengan adik ipar, maka so dia boleh kurangkan menu dia daripada 200 hingga ke 100 menu. Makan 100 menu sahaja. Makan 200 menu saja. Diriwayatkan dalam kitab tarikh, dia sekali makan pagi, banyak mana tahu? Tentera dia bila berkemah, tentera dia akan masak 80 periuk besar. Setiap periuk besar dia terah 2 pinggang. Maka kalau 80 periuk besar, 2 pinggang 1 periuk, maka kalau 80 periuk tu berapa pinggang? 160 pinggang. Sarapan pagi, saudara. Ada orang macam tu. Ada. Cuma tabib mengatakan dalam perut dia ada ulat. Tabib dia kata kenapa makan banyak sangat ya? Maka tabib masukkan tali dalam perut dia pada masa tu, dan lepas tu dia keluarkan. Di tali tu ada ulat. Ulat itulah yang makan makanan dia, kerana dia agak zalim. Pemerintahnya agak zalim. Apa dia tak nak cerita. Yang belum puasa tak nak cerita nama dia. Sebagai etibar saja. Maksudnya 200 jenis dia makan sehari. Kalau lah satu kadang-kadang sarapan petang saja, tea time, orang buat datang satu buah delima, yang satu guni buah delima yang telah dikupas, satu guni telur yang telah dikupas. Sekali hentak aja 2 guni tu. Banyak kan makan tu. Tak, maksudnya sampai macam tu pun keinginan manusia tak tercapai di dunia. Jadi sebab itulah tuan-tuan yang mulia, kenapa kita takut mati? Sebab keinginan kita melampau. Sebab tu kita tak takut. Kita cinta pada dunia. Kita tak takut pada dunia, kita cinta pada dunia. Sebab tu kita takut mati. Jadi sebab itulah bab masalah berubat mati ni, kata tajuk saya diberi macam tu. Cinta dunia, takut mati. Ramadan membentuk jiwa. Baru saya berkeluarkan tajuk. Jadi Allahu Akbar. Dunia ni tempat yang mana bukan dulu lagi lah, bukan sekarang dah orang nak. Sekarang kan orang cuba nak ubat mati, macam-macam Mak Saleh tadi buat. Dia mati pun dia letak dalam nitrogen lah, apa jenis-jenis gen lah. Dia kata satu masa dia nak hidup balik. Dia percaya hidup balik ni. Mati tu dia percaya ada, tapi dia percaya hidup balik. Tapi hidup cara dia. Kalau orang Cina pula, dia kata tak apa, kita pergi tanam waktu tengah hari, malaikat makan. Jadi malaikat tak kira orang masa tu, dia sibuk tengah makan. Jadi tanam dia waktu tu, dia okey tak kenalah azab kubur. Macam-macam lah pendapat. Semua orang tahu adanya mati. Orang tak boleh lari daripada mati ni. Cuma keadaan suatu orang tadi untuk menghadapi mati je. Cara perspektif dia untuk macam mana nak hadapi mati itu supaya dia terselamat daripada azab kematian dan dia terselamat azab selepas mati. Itu aja. Dan macam-macam teknik dibuat untuk menyelamatkan diri daripada perkara tersebut. Dulu lagi, zaman dulu lagi orang dah cara nak berubat mati. Mati ni bukan jenis berubat. Berubat dia tak ada ubat mati. Satu orang zaman Yunani dulu, zaman Yunani, zaman falsafah, orang-orang falsafah, dia percaya kat Tuhan, cuma dia tak percaya kat Nabi je. Dia kata Nabi ni untuk orang-orang bodoh, orang cerdik buat kita ni tak perlu Nabi. Tapi dia percaya kat Tuhan. Dan bila dia percaya kat Tuhan, dia percaya adanya kematian. Tapi dia cuba nak ubat mati. Ada orang nak ubat mati. Cara dia nak ubat mati. Maka apa dia? Satu orang nama dia Aflatun. Kalau dalam bahasa, kalau dalam itu Aristotle. Kalau Arab panggil Aflatun. Dia seorang ahli falsafah yang masyhur, ahli falsafah Yunani yang masyhur, nama dia Aristotle. Dan dalam Arab kita panggil Aflatun. Aflatun ni dia cuba nak ubat mati. Dia pun doa pada Allah supaya Allah bagi tahu bila dia nak mati, dia nak ubat mati. Dia takut mati, nak ubat mati supaya tak mati. Tapi kaedah dia berubat lain sikit. Bukan dia injek mati tu, dia doa pada Allah, ya Allah beritahu aku bila tarikh aku nak mati. Masa tarikh tu aku nak berubat.
Masa tak ada tahu, aku nak berubat. Maka Allah SWT beritahu pada dia, ringkas cerita, Allah bagi tahu pada dia, bila kamu nak mati. Maka dia mula berubat mati. Sebab mati ni, bila tarikh ditempatkan di waktu nak mati tu, dia tak boleh lewat seminit, dia tak boleh cepat seminit. Dan dia mati tempat ajal yang mana dia dah ditulis. Kadang-kadang malaikat rasa pelik. Orang ni nak mati dah, tapi dia duduk sini lagi. Macam mana nak ambil nyawa dia? Malaikat pun rasa terkejut. Sebab bab mati ni, malaikat mau ambil nyawa orang tu pun dia rasa pelik. Kawan ni masa dekat dah nak mati, tempat nak mati jauh lagi. Macam mana ya? Dia pun rasa terkejut. Sebab mati ni Allah Ta'ala je. Di zaman Nabi Sulaiman AS, kat cerita tu bawa cerita ni dulu. Baru buat sambung cerita tu balik. Di zaman Nabi Sulaiman AS, satu orang duduk di dalam majlis baginda Sulaiman AS. Bila berada dalam majlis tu, maka satu orang, dia telah melihat pada seorang dalam majlis tu dengan pandangan yang menggerungkan. Pandangan tak sedap. Kan kalau orang kita tengok, kalau satu orang tu dia nak buat jahat pada satu orang, dia tengok keliling je, dia tengok tajam je, pandangan dia tajam je, tak sedap hati kita. Orang tu mesti nak buat jahat dengan aku atau nak melakukan kejahatan pada aku. Jadi maka dia beritahu Hadrat Sulaiman AS, dia kata, ya Nabi Allah, ada orang tengok kat saya rasa tak senanglah dengan dia. Jadi so hantar saya balik ke tempat kampung saya, daripada sini jauh dia 1000 km. Nabi Sulaiman AS hantar. Ada Sulaiman AS kan dia ada bahtera dia angin. Bahtera Sulaiman AS angin. Maknanya dia ada pengangkutan dia angin. Boleh sampaikan dengan masa yang kejap je. Nabi Sulaiman di mana-mana dia tak naik kuda. Dia dulu naik kuda, lepas tu dia oleh kerana lewat dengan perintah Allah SWT, dia minta satu bahtera pada dia yang begitu cepat, iaitu bahtera dia pakai angin je. Ada Sulaiman hantar. Maka Sulaiman AS tanya pada orang yang lihat pada lelaki tadi. Dia kata, kenapa kamu lihat dia dengan pandangan yang menggerungkan? Dia kata, aku heran. Dia kata, aku ni malaikat maut. Aku heran, orang tu mati dia tak lama dah, 2-3 minit lagi. Tempat mati dia 1000 km jauhnya. Tapi macam mana aku nak ambil nyawa dia? Aku pun duk tengok orang ni jaga dia, suruh ambil nyawa 1000 km jauh dia. Masa dah dekat. Orang ni macam mana ni? Duduk sini, mati dia tempat jauh. Duduk sini, mati dia 1000 km tempat jauh daripada sini. Jadi sebab tu aku tengok dia tu, kata boleh tak? Dan sedangkan mati dia ajal dia di tempat tu, waktu yang tepat, pada masa yang tempat mana dia mati, tempat tu dia akan mati. Pergilah lari macam mana pun. Jadi saya tengok kat dia, saya tak puas hati. Saya kata, macam mana nak ambil nyawa dia? Maka Tuan telah hantar dia balik kampung dengan begitu pantas. Baru saya kata lega, dia boleh ambil nyawa di kampung dia. Mana Allah sediakan macam-macam tempat lah bila tempat dia nak mati. Jadi so kita prepare, kita macam mana persiapan untuk menghadapi. Balik cerita Aflatun. Aflatun tadi dia nak ubat mati. Dia pun tahu, okey tarikh pulang-pulang kamu akan mati. Dia pun berubat mati. Saya pergi Syria baru ni buat umrah, saya tak sempat nak pergi tempat Aflatun buat rumah. Dia kawasan dengan Turki dekat sikit. Masa kita orang pergi umrah, kita singgah di Syria. Masa cantik tempat-tempat Syria tu. Tempat-tempat kubur-kubur Anbiya, kubur-kubur sahabat, masih terpelihara lagi, tempat bersejarah. Cantik di Syria. Bulan 4 baru. Betul lah orang rumah dia belajar sana, dia nak singgah kat sana. Dia kata, bang, dah 10 tahun tak pergi jumpa ustaz-ustaz. Okeylah, kita pergilah. Jadi so dia buat bilik. Satu bilik, dia buat bilik. Dalam bilik tu dia buat 18 kursi. Tempat tu ada. Tapi saya tak nampak pergi. Cerita saja, nak tengok juga tempat tu. Tempat yang kita selalu kita cerita kat orang, kita pun tak pernah tengok lagi. Jadi kebetulan miss kita balik awal satu hari. Jadi so kita program kita untuk ke sana miss, tak boleh pergi. Dia buat satu bilik. Dalam bilik tu ada 18 kursi. Dan dia buat 17 patung yang seiras, yang duduk atas kursi macam ni. Ni kursi, duduk. (18 kursi, 17 patung. So kursi kosong satu. Dia nak masuk situ. Dia orang yang ke-18.